So, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua orang. Saya harap semua orang sentiasa sihat, dah makan. Dan saya yang dah makan. Sekejap kenapa dia tak? Cuba. Okay, so hari ini kita sambung lagi kes yang ketiga dan yang terakhir iaitu constant per kosong. Okay, so nanti saya akan recap. Sebelum saya buat recap sekejap, saya nak bagi tahu kita punya UPS 1 estimate around week 8 to week 9. So sekarang ni kita week 3 Dah, saya masih tulis week 2. Ini week 3 tau. Tak move on. Saya pun tak move on. Kita week 3 sekarang So UPS 1 kita pada week 8 ataupun week 9. Lepas tu chapter yang masuk adalah chapter 2 dan chapter 3. Basically semua differentiate lah. Senang cerita. So differentiate ni ada 4 benda. So differentiate polynomial, and then differentiate exponent, differentiate log, and then differentiate trigo. So soalan objektif ada 30 soalan, pilih ABCD selama 30 minit. So benda yang sama je lah yang kita dah lalui pada sem pertama. Okay, so benda ni senang saja. Kalau awak ada buku rujukan awak tu memang sangat membantulah masa SPM dulu. Benda ni basically kita belajar balik apa yang awak belajar masa SPM. Tak ada apa yang sukar pun di sini. Basically belajar semula, itu je. Tapi kita belajar limit dulu. So basically untuk hari tu kita dah belajar minggu lepas. So kita belajar limits. Apa yang kita perlu lakukan adalah kita substitute dulu kita punya approaching value. Approaching value. So selepas kita substitute kita punya approaching value, barulah kita decide case mana yang kita nak guna. So kita akan guna case pertama jika kita dapat constant. So constant ni adalah nombor dan tak kisahlah ia adalah pecahan ataupun positif ataupun negatif ataupun kosong. Yang penting bila kita tekan masuk dalam kalkulator, dia bukannya maths error. Okay, dan dia boleh juga dapat infinity, sama ada positif infinity atau negatif infinity. So bila kita dapat benda tu, kita terus stop lah because that is our final answer. Okay, so next kalau kita substitute dan kita dapat maths error, okay, so itu bermakna ada dua case. Sama ada case 2 ataupun case 3. So ini awak kena kira manual lah. So case 2 akan berlaku kalau awak kira manual dan awak akan dapat kosong per kosong. Dekat kalkulator dia cuma bagi tahu maths error saja. Dia tak bagi tahu pun tu kosong per kosong ataupun case 3 nanti constant per kosong. So nak tak nak memang kena manual. So untuk selesaikan kosong per kosong ni kita akan sama ada factorize ataupun conjugate. So selepas kita buat factorization atau conjugate, kita akan cancel something daripada mereka. So selepas kita cancel and then kita substitute semula, barulah kita dapat kita punya final answer. Di mana final answer kita tu adalah dalam bentuk number. Okay, so tu summarize untuk case 1 dan juga case 2. So selepas daripada case 2 tu, awak ada belajar one-sided limit, correct? So one-sided limit ni adalah daripada kiri dengan daripada kanan. So kalau daripada kiri, kita letak kuasa negatif. And then the function lah. Kalau daripada kanan, limit x approaching A, kuasa dia, kuasa positif. Okay, so saya tulis side note dekat situ, kuasa daripada kuasa negatif adalah kiri dan kuasa positif adalah kanan. Dan kita belajar juga existence of limit. Kalau dua-dua nilai ni sama. So kalau nilai dia sama, maka kita boleh conclude limit tersebut exist. Limit x approaching A untuk that function is exist. And vice versa lah, kalau dia tak sama, so dia not exist. So notice dekat sini, saya suka highlight part yang ni di mana A kuasa negatif, A kuasa positif, A bulat. So tolong bezakan cara tulis tu kalau kita nak existence of one-sided limit ni, mesti tulis macam tu. Okay, so now kita akan masuk case 3 di mana bila kita substitute dapat math error dekat calculator and then kita kira manual, kita dapat nombor per kosong. So biasanya benda-benda ni limit yang function dia berbentuk pecahan. Kalau bentuk yang biasa, contoh kalau limit tu bentuk limit x squared plus 5. Ini confirm dapat case 1. Sebab apa? Sebab dia tak ada pecahan. Macam mana nak per kosong? Ini case aku contoh kalau nak buat case 2 atau case 3. Okay. So, macam mana nak buat benda ni? So, benda ni, kalau kita dapat constant per kosong ni, kita kena buat one-sided limit. Sebab tu one-sided limit berada di bawah topik case 3. Okay. So, bila dapat constant per kosong, awak kena buat one-sided limit. So awak kena check daripada kiri dan daripada kanan and then baru decide limit tu exist ataupun tidak. Sebab limit ni bila tekan calculator dapat math error kan. Okay. So bila one-sided limit untuk case 3 ni,
final answer yang patut kita dapat daripada satu side tu sama ada dalam bentuk positif infinity atau negatif infinity sahaja. Tak ada nombor dah. Tak ada nombor. Ni semua infinity. Okay. So ingat untuk case 3, bila kita jumpa case 3, kita buat one-sided limit. Dan jawapan dekat one-sided limit tu mesti dalam bentuk infinity sahaja. Okay. So now, kita pergi dekat soalan ini, x approaching 5 untuk function 3 per x tolak 5. So bila kita masukkan, kita akan dapat 3 per 0. So obviously ini case 3. So kita buatlah satu bahagian daripada kiri. So limit x approaching 5 kuasa negatif indicates dia daripada kiri. And then 3 over x minus 5. So dekat sini yang tricky. Kalau korang tengok dekat mana tu namanya? YouTube, unit maths tu. Dia buat number line kan? Dia buat number line. And then sebab approaching 5, so number line kita berkisar dekat x sama dengan 5 lah. So, approach daripada kiri kan ni kita nak buat kiri. Sebelum 5 adalah 4. Tapi nombor yang paling hampir dengan 5 adalah 4.99999. Tak kisahlah berapa pun tempat perpuluhan dia. Yang penting paling sikit letak 4 tempat perpuluhan. So that korang boleh nampak betapa besarnya nombor tersebut nanti. So that korang boleh tahu tu positive infinity atau negative infinity. Okay, so untuk yang ini, saya tunjukkan gambar dia sekejap. Dari kiri, yang ni. Ayah. Baik semula. Okay, so ini saya tunjukkan saya masukkan 4.9999 dalam kalkulator dan saya akan dapat satu negative number yang sangat besar. Okay, so bila dia sangat besar macam ni, kita boleh terus conclude yang ia adalah, kan saya cakap jawapan dia mesti sama ada positive infinity atau negative infinity sahaja. Kita tak boleh tulis negatif 30 juta ni, tak boleh. So kita terus conclude ini adalah negative infinity. Nombor ni semakin menghampiri 5 tapi bukan 5. Sebab tu kita tak masukkan 5 dalam tu. Kita masukkan yang paling hampir. Okay, so kita boleh terus conclude kat sini jawapan dia adalah negative infinity. Tak payah buat jalan kerja apa-apa. Ini paling senang punya limit. Tak payah buat jalan kerja. Tekan dalam kalkulator and then terus dia masukkan nilai sama ada positif atau negatif infinity. Okay. So sama juga kalau kita approach 5 daripada kanan. Okay, so saya guna pen biru lah. So limit x approaching 5 daripada kanan iaitu kuasa positif untuk function 3 over x tolak 5. Okay, so once again kita tekan calculator. Oh wait, tengok yang dekat merah ni, number line merah. So kalau kita approach 5 daripada kanan, apa nombor selepas 5 tapi bukan 6? Obviously yang paling hampir dengan 5 adalah 5.00001. Yang penting lebih daripada 4 tempat perpuluhan. So korang boleh nampak kebesaran nombor yang jawapan yang kita nak dapatkan sekejap lagi. Okay, saya tunjukkan contoh saya tekan calculator. Itulah. Okay. So bila saya tekan calculator, saya akan dapat satu nombor yang sangat besar dan tak ada negatif pun kat situ kan. Maksudnya jawapan yang kita dapat daripada sini adalah positive infinity. Dia tak ada negatif pun kat situ. So kita boleh terus tulis dekat jawapan kita sama ada nak tulis bentuk macam ni. Positifnya tu ada positif ataupun just tulis infinity tu lah. So kita tahulah dia positive infinity. So now, soalan tanya bukannya 5 kuasa positif, 5 kuasa negatif. Bukan kan. Dia tanya x approaching 5 bulat. Maksudnya kita kena compare lah yang daripada kiri dengan kanan ni. Saya zoom out. So kita tengok limit daripada kiri tak sama pun dengan limit daripada kanan. Sebab satu negatif, lagi satu positif. So dia tak sama kan. Jadi limit ni exist ke tak? Tak. So tak ada jawapan untuk tu. So kita kena tulis sikit lah. Macam mana yang awak nampak dia tulis dekat dalam unit maths punya YouTube tu. Macam tu lah kita akan tuliskan dia kalau soalan dalam bentuk subjektif. Bertulis. Okay, kalau objektif, pilih je lah jawapan yang betul, okay. So saya tuliskan, in case korang balik sini nanti jawab kan. Limit x approaching 5 from right untuk 3 x tolak 5 is not equal limit x approaching 5 from left for this function. And hence, limit x approaching 5, 3 over x minus 5 not exist. Saja buat tanda seru. Okay, so tolong berhati kat sini, nampak saya tulis kanan, kiri and then 5 only. Tak ada kuasa, 5 bulat macam tu. Okay, so benda ni memang kena tulis. Sama ke, dia tak sama ke, tetap kena tulis. So kalau dia sama, tuliskan jawapannya apa. Okay, sama ada positive infinity atau negative infinity lah. Okay, so saya summarizekan mind map kita yang dekat kita recall ni tadi. So dekat sini tadi saya pakai warna ungu lah. So bila kita substitute dan dapat nombor per kosong, itu adalah case 3. Case 3.
Di mana bila kita substitute dapat number ataupun constant per kosong. So apa yang kita perlu buat adalah kita buat one-sided limit. Di mana final answer untuk one-sided limit tu mesti dalam bentuk positive infinity atau negative infinity sahaja. Bukannya nombor lain bukan. So daripada situ barulah kita buat kesimpulan. So kalau kiri sama dengan kanan, meaning limit dia tu sama, maksudnya dia exist. So bila exist, nyatakan juga nilainya apa. Okay, berapa ni maksudnya sama ada positive infinity atau negative infinity lah. So kalau kiri tak sama dengan kanan, maka dia not exist. Okay, sesimpel itulah. So ni untuk case 3. Itulah dia mind mapnya. So one-sided limit ada dekat tepi tu. Okay, so saya teruskan kepada exercise 1.1D. So saya harap korang ada try. Kita ada 3 soalan je rasanya untuk 1.1D ni. So saya tunjukkan semualah, no problem. Sebab dia senang. Okay, so sekarang dekat sini soalan dia adalah approaching 2. So bila kita substitute 2 dalam ni, saya akan dapat 1/0. Okay, so bila dapat 1/0, obviously dia adalah case 3. So kena buat one-sided limit. So saya terus buat number line. So number line, tekan calculator. Ni semua dekat kertas conteng So untuk 2 kan, so kita buat daripada kiri. So limit x approaching 2 daripada kiri adalah kuasa negatif untuk this function. So daripada kiri adalah, dekat sini yang kadang-kadang student silap masuk tau. Especially untuk nombor yang nombor negatif, approaching value dia. Kalau nombor positif macam ni, positif 2, so dia tak confuse pun. So dia boleh nampak sebelah daripada kiri adalah 1.9999. So ini daripada kiri, saya label terus. And then daripada kanan dia adalah 2.00001. Tak kisahlah berapa tempat perpuluhan pun awak yang nak masukkan dalam kalkulator. Saya tunjuk contoh sahaja. Okay, so bila kita masukkan dalam kalkulator ni, untuk yang approaching daripada kiri, kita akan dapat nombor positif yang sangat besar. So dia adalah positive infinity. Terus saya tulis jawapan, tak payah tunjuk jalan kerja. Tu semua kira dalam kalkulator. Okay, daripada kanan pula. Saya tulis kanan titik bertindih tu supaya kamu nampak lah daripada mana jalan kerja saya sekarang. So limit x approaching 2 daripada kanan, so kuasa positif. And then the function 2x minus 4 kuasa 2. So masukkan 2.00001 dalam awak punya x. Okay, so tolong hati-hati masa tekan kalkulator. So ni kita akan dapat nombor positif yang sangat besar juga. So kita terus tulis dia positive infinity. So kita tengok dekat sini. Dia sama kan? So kita tulislah dia punya kesimpulan dia tu. So dekat sini limit x approaching 2 from left. Kat sini kena rajin sikit nak menulis, jangan malas. Limit x approaching 2 from left. Sama. Okay. So limit x approaching 2 sahaja, tak ada kuasa dia. X minus 1 over 2x minus 4 bracket squared is equal to positive infinity. Macam tu je lah. Okay, so kalau ada soalan, terus je on mic ataupun type lah dekat chat tu, saya nampak. Okay, so kalau tak ada soalan, kita teruskan lagi kepada soalan B. Okay. Bukan does exist ke madam? Sama je. Kalau dekat sini kan, dekat answer sini, ada equal sign ni, maksudnya limit tu memang exist lah. Dan dia ada nilai. Nak tulis exist pun boleh juga. Kita tulis sini, does exist. Kita. Okay. So kita tengok dekat soalan B. So di sini kalau kita masukkan negatif 1 dalam kita punya function, so kita akan dapat negatif 4/0 which is membawa kita kepada case 3. Dan kita kena buat one-sided limit lah. So terus keluarkan number line negatif 1. Dekat sinilah yang bahaya saya cakap tadi. Kalau untuk negatif number macam ni, so pelajar akan tend untuk confuse dan yang daripada kiri ni, dia akan kata dia adalah 0.9999. Which is salah lah. Sebab apa? Sebab kosong tu ada dekat sebelah kanan dia. So 0.9999 tu actually approaching daripada kanan. Approaching daripada kanan adalah negatif 0.9999. So dekat sini yang pelajar selalu tersilap substitute. Okay. So saya label ini daripada kanan. And then daripada kiri, approaching daripada kiri adalah negatif 1.00001. So ini daripada kiri. Okay, so now kita masukkan dalam kita punya limit lah. So daripada kiri, kita ada limit x approaching negative 1 from left for x over x plus 1. So masukkan daripada kiri negatif 1.00001. So kita akan dapat jawapan dia adalah
positive number, so terus label dia positive infinity. And then kita kira pula yang daripada kanan, limit x approaching -1 kuasa positif for the function, dan kita akan dapat dia negative number yang sangat besar, which is negative infinity. So then barulah kita buat conclusion. So now kita buat conclusion yang limit daripada kiri tak sama dengan limit daripada kanan. And hence barulah kita conclude yang limit untuk x approaching -1 tanpa kuasa positif atau negatif untuk that function is not exist. Okay, so easy. Easy lah, cuma dekat bahagian yang 0.99 tu dengan -1 tu kebanyakannya lah ada beberapa yang akan tersalah isi. So tolong berhati-hati. Walaupun dia dapat conclusion dia betul, tapi masalahnya bila dia tersalah dekat bahagian sini ni nanti, dia tertukar, salah lah nanti. Kalau kamu jawab exam bertulis dekat sini, every steps counts. Maksudnya kalau final answer salah, tapi awak punya step betul, awak still ada markah. Kalau objektif kan, kalau salah pilih, bila salah terus. Tak ada markah-markah kesian ke apa kan, tak ada. Okay. So itu untuk soalan B, dan untuk soalan C, saya dah buat siap-siap. Just benda ni mudah sajalah sebab dia positive number. So nak pilih 2.999 dengan 3.001 tu sangat mudah. Okay, so boleh screenshot je lah, benda sama je. Okay, so kita pergi ke tutorial questions, di mana tutorial question pun sangat mudah. Hanya soalan 8 je yang memenuhi case 3 ni lah. Okay, so soalan 8 sama juga. Dekat sini kita tengok dia punya approaching value dia adalah kosong untuk A, B dan C. So saya terus combine dalam satu ni, siap-siap lah. So dekat sini kita boleh terus buat number line dia untuk kosong. Okay, so hati-hati daripada kanan dia adalah 0.00001. So ini daripada kanan. So daripada kiri adalah negatif. Negatif 0.00001. Tak kisahlah berapa tempat perpuluhan pun. Lagi banyak, lagi besar nombor tu awak akan nampak. Okay, so bila awak substitute, so dekat sini yang menariknya, kalau kita tengok dia punya function pun kita dah tahu dah apa jawapan dia. Okay, sebab X dekat bawah tu kuasa 2. So bila nombor tu di kuasa 2 kan, positif ke negatif ke, dia tetap akan dapat positif. So obviously dekat A jawapan dia adalah positif infinity. And then dekat B jawapan dia pun positif infinity. So dekat C jawapan dia pun positif infinity. Sebab apa jawapan dia positif infinity? Sebab daripada kiri dengan daripada kanan yang kita dapat daripada A dan B adalah sama. Okay. Sebab because limit x approaching 0 from left is equal to limit x approaching 0 from right. Okay, so masih mudah lah. So limit yang ketiga ni yang paling mudah. Yang mencabar tu yang case 2 kan, awak kena factorize. Kalau tersalah factor, matai. Sama juga dengan conjugate. Kalau tersalah expand pun, matai juga. Okay, so kita tengok soalan D, E, F pula. Saya terus buat semua So that senang je lah. Okay, so dekat sini approaching value dia adalah negatif 2 daripada kanan, negatif 2 daripada kiri dan negatif 2 only. So sama juga case-nya macam tadi, kita buat number line untuk negatif 2. So dekat sini kena berhati-hati, awak kena aware kosong tu ada dekat mana. So maksudnya dekat sini ada negatif 1 dan approaching daripada kanan adalah negatif 1.9999. Bukannya 2.001. Okay, itu daripada kiri. So ini adalah negatif 2.0001. Okay, again tak kisah berapa tempat perpuluhan, lebihkan lagi bagus. Nampak lagi besar tu nombor. Okay, so bila kita masukkan dia, untuk soalan donkey, masukkan yang nombor daripada kanan, so kita akan dapat dia adalah negatif infinity. Untuk E, masukkan nombor yang daripada kiri, so kita akan dapat dia negatif infinity. Sebab, logik lah. Memang logik. Kalau tak tekan calculator pun kita tahu dah. Dia dapat negatif number atau positif number. Sorry, ini positif. Daripada kiri. Yes. Okay. Dan limit untuk soalan F bila X approaching negative 2, obviously not exist. Sebab limit X approaching negative 2 from left is not equal to limit X approaching negative 2 from right. Okay, so pengalaman saya dah 4 tahun bersama PDT, ramai yang malas tulis kesimpulan ni. Okay, dia tulis not exist je. So kalau exam bertulis, awak dapat separuh je lah markahnya, bukan markah penuh. So now kita habis sudah sebenarnya case 3, so dah habis dah chapter 1, Alhamdulillah. Okay, so the end for chapter 1.
But kalau siapa yang dah download saya punya ni slide, saya ada buat sedikit sneak peek untuk chapter 2 differentiation. Why? Sebab subtopik yang pertama dia masih lagi cerita pasal limit. Kita belajar limit di chapter 1 sebab chapter 2 ni ada lagi limit di mana bila kita nak differentiate, kita kena guna limit. So this is one of the method lah, dan method ni kita panggil dia first principle. Ni dia first principle. Bukan principle guru besar bukan. Okay, so dekat sini kita semua tahu yang bila kita differentiate ataupun yang belajar bahasa Melayu dipanggil apa? Pembezaan. Okay, so dia punya simbol sama ada kalau guna F, so dia akan jadi sama ada F prime atau df dx lah, bergantung. Okay, so kalau dia guna Y, sama ada dia akan jadi dy dx ataupun apa saya tulis ni? Y prime ataupun dy dx. So F prime ataupun df dx. Bergantunglah function awak tu awak label jadi huruf apa. Contoh kalau kita ada G sama dengan 2Y tambah 4 contoh. So kita akan dapat dg dy. Faham So ini semua adalah manipulasi huruf sahaja. Tidak ada ke-confusion sepatutnya di situ. So first principle ni dia differentiate menggunakan limit h approaching 0. So approaching 0 ni wajib dia memang sedia kala 0. Dia tak ada approaching nombor lain. Memang kosong. Dan dia punya formula pun memang seperti ini. So don't worry kalau ambil exam bertulis, okay, di sini formula ni diberi di muka surat depan. Okay, so kalau awak ambil exam objektif pun boleh je open book kan. Okay. So formula dia memang seperti ini. Okay, ingat. So saya nak tunjukkan satu contoh macam mana kita nak apply first principle guna differentiation ni. Okay, macam mana kita nak differentiate guna first principle ni. Okay, so kalau kita differentiate biasa untuk y sama dengan 3x tambah 5, so dy dx dia hanyalah 3 kan. Benda simple. Kenapa nak susah-susah pakai first principle? Daripada first principle lah datang benda-benda formula yang kita belajar selepas itu. Okay. So sematkan dalam kepala, final answer yang patutnya kita dapat daripada apply limit ni adalah 3 sahaja. Okay. So ini sneak peek je tau, nanti saya akan bagi homework untuk tengok video pasal ni. So apply limit, so dy dx adalah limit h approaching kosong. Kan formula dia tadi fx tambah h tolak fx over h. So saya letak dia kat sebelah sana dulu. Sebab di sini. So contoh kalau y ni kita tukar dengan fx, so kita ada 3x tambah 5. Dalam kita punya formula tadi kita ada fx tambah h kan. Terus je masukkan, so kalau ini x, ini x. Maka kalau x tambah h, so dekat sini buat kurungan. Ini hidup mati ni. Buat kurungan x tambah h. Kita masukkan dekat sini. And then ada tambah 5 kan. Letaklah tambah 5 situ. So saya terus expand sebelum saya masukkan dalam formula limit tu sekejap lagi. So 3x tambah 3h tambah 5. So saya masukkan dalam formula limit ni. Saya ada limit h approaching kosong. So fx tambah h adalah 3x tambah 3h tambah 5. Tolak dengan fx adalah 3x tambah 5. Over h. So dekat sini buka kurungan dan simplify. Kalau buka kurungan awak nampak 3x ni dia boleh cancel dengan 3x. Apa lagi yang boleh cancel dekat situ? 5. So 5 ni akan tolak dengan 5 sini. So apa yang tinggal? Tuliskan balik. Limit h approaching 0. Yang tinggal adalah 3h sahaja. Yang tolak fx tu semua dah kena tolak dengan yang kat depan kan. So tinggallah over h. Ingat soalan limit ni kita kena substitute. So kalau kita substitute kosong dekat sini, kita akan dapat kosong per kosong. Ini case berapa? Case 2. So nak tak nak kita kena cancel something lah kan. Sama ada factorize atau conjugate. So obviously dekat sini, terpaling obvious awak nampak h dengan h tu memang boleh cancel. And kita dah belajar dekat chapter 1, limit untuk constant adalah constant, sebab tu jawapan dia 3. Memang ramai student tak suka differentiate guna limit ni sebab jalan kerja dia panjang. Especially untuk kuadratik. Kena kembangkan x tambah h tu. Dan juga conjugate lah. Kalau dia kena integrate pula. Differentiate yang ada cert. Okay. So itu hanya sekadar sneak peek sahaja. So the end.